Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ni kita masih lagi dalam tajuk bab 5. Persekutuan Tanah Melayu 1948. PTM 1948. Dalam PTM 1948 ni, kita dah tengok tentang latar belakang dah. Kita dah tengok kepada faktor penubuhan dah. Hari ni kita masuk kepada ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948. Di bawah ciri-ciri ni kita ada 4 ciri-ciri penting. Yang pertama dari segi pentadbiran. Yang kedua dari segi kuasa raja-raja. Yang ketiga adalah tentang perundangan dan yang keempat adalah tentang kewarganegaraan. Kita akan go through satu-satu, sebelum tu kita tengok dulu apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Pada hari ini kita akan dapat menjelaskan tentang ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948. Kita ada 4 ciri-ciri tadi. Kita tengok kepada ciri yang pertama iaitu dari segi pentadbiran. Ciri-ciri dari segi pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu. Yang pertama, persekutuan ini dibentuk adalah gabungan daripada 9 buah negeri. 9 buah negeri, negeri-negeri Melayu dan juga 2 buah negeri selat. 2 buah negeri selat iaitu negeri Melaka dan juga Pulau Pinang. Singapura tidak termasuk dalam pembentukan PTM. Iaitu Singapura ini masih lagi kekal sebagai tanah jajahan British yang mana telah pun ditadbir secara berasingan. Seterusnya kita tengok kerajaan persekutuan ini akan diketuai oleh seorang pesuruhjaya tinggi. Pesuruhjaya tinggi British yang mempunyai kuasa eksekutif. Maksudnya kuasa eksekutif adalah kuasa pentadbiran. So dia ada kuasa lah dari segi pentadbiran. Selain daripada kuasa perundangan. Yang keempat, kita tengok di mana kerajaan persekutuan ini adalah bertanggungjawab dalam soal keuangan serta hal yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Kepentingan bersama ini merujuk kepada kepentingan kerajaan British. Kerajaan persekutuan dengan kerajaan British. Seterusnya kita tengok ada majlis mesyuarat persekutuan telah pun ditubuhkan dengan majlis perundangan. Dua majlis ini adalah di bawah kuasa pesuruhjaya tinggi British. Yang mana dalam soal kuasa eksekutif tadi, dia membantu pesuruhjaya tinggi British dalam soal eksekutif iaitu pentadbiran. Yang mana kita tengok antara ahli majlis mesyuarat persekutuan adalah secara rasmi dan juga tidak rasmi. Kita tengok ahli yang tidak rasmi adalah dilantik oleh pesuruhjaya tinggi. Manakala bagi ahli yang rasmi adalah terdiri daripada semua kaum. Kat sini kita tengok sikit yang terlindung ni. Ahli majlis perundangan persekutuan adalah terdiri daripada semua jenis kaum. Kaum yang ada di dalam persekutuan iaitu termasuklah Melayu, Cina dan juga India. Seterusnya kita tengok ciri-ciri yang kedua iaitu kuasa raja-raja Melayu. Tujuan utama PTM ini ditubuhkan adalah untuk kembalikan semula kuasa raja-raja. Selepas Malayan Union itu ditentang, sebab apa Malayan Union ni banyak conquer kuasa. Kita tengok dalam PTM ini sebuah majlis raja-raja telah pun dibentuk. Yang mana kuasa majlis raja-raja ini membolehkan semua raja-raja Melayu memberi pandangan
okay, pada semua perkara. Okay, perkara tertentu lah, bukannya semua perkara. Okay, maksudnya pendapat raja akan diambil kira apabila apa jua keputusan yang bakal diambil lah. Okay, itu maksudnya ada satu, kuasa raja dah ada kuasa dalam soal membuat keputusan. Okay, yang kedua kita tengok dari segi tanggungjawab sultan. Okay, tanggungjawab sultan. Di mana pada peringkat negeri, sultan ini bertanggungjawab dalam mengesahkan rang undang-undang yang diluluskan pada peringkat Dewan Undangan Negeri. So maksudnya kat sini, British dah pun kembalikan semula kuasa raja-raja dalam soal perundangan. Okay? Bukan masih lagi berada dalam dua bidang, iaitu bidang adat dan juga agama. So, raja dah ada satu kuasa dalam soal perundangan. So kat situ maksudnya kuasa raja-raja Melayu dah mula dikembalikan sedikit demi sedikit apabila penubuhan PTM ini. Okey. Okey, seterusnya kita tengok kepada ciri-ciri yang ketiga. Okey, ciri-ciri yang ketiga iaitu perundangan. Okey, perundangan. Okey, dalam perundangan ini kita ada Majlis Perundangan Persekutuan yang diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi. Okay, ataupun MPP yang diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi. Okey, kita tengok dari segi bidang kuasa MPP. Okey, bidang kuasa MPP. Okey, yang pertama mencangkumi hal ehwal luar. Okey, ketenteraan awam, kehakiman, perdagangan, komunikasi dan juga percukaian. Okey, ini merupakan antara bidang kuasa Majlis Perundangan Persekutuan. Okey, selain daripada itu, okey, majlis ini juga berhak menggubal rang undang-undang. Okey, rang undang-undang yang mana perlu mendapat perkenan daripada raja-raja Melayu. Okey, melalui majlis raja-raja. Okey, melalui majlis raja-raja. Okey, kat situ adalah dari segi perundangan lah. So maksudnya apabila nak buat rang undang-undang, so mereka tak boleh buat sesuka hati, mestilah melalui majlis perundangan persekutuan MPP dengan syarat mendapat nasihat ataupun perkenan daripada Raja-Raja Melayu melalui Majlis Raja-Raja. Okey, seterusnya kita tengok dari segi syarat yang paling penting. Okey, ciri-ciri yang paling penting adalah kewarganegaraan. Okey, kewarganegaraan. Okey, ini antara perkara yang telah pun dituntut oleh persatuan-persatuan penting seperti Putra dan juga AMCJA. Di mana syarat kewarganegaraan mestilah diketatkan, okey? Tak boleh longgar lagi macam mana semasa pentadbiran Malayan Union. Okey, di bawah Persekutuan Tanah Melayu ini, okey, kewarganegaraannya adalah menggunakan syarat kuat kuasa undang-undang. Okey, jus soli semasa pemerintahan Malayan Union hanya terbuka kepada rakyat raja dengan rakyat British. Okey, rakyat raja ini adalah orang Melayu dengan orang asli yang tinggal di negeri Melayu yang mempunyai sultan. Okey, maksudnya kalau kaum daripada China dan juga India tak boleh guna jus soli. Okey, ataupun mana-mana rakyat lain lah yang datang dan juga baru menetap. Okey. Seterusnya kita tengok dari segi pemohon yang lahir di luar negeri tapi ayahnya adalah rakyat raja. Okey, dan juga rakyat British. Itu pun boleh menggunakan kuat kuasa undang-undang. Okey, lain-lain itu penduduk asal daripada negeri Melayu
yang lahir sebelum atau semasa ataupun selepas persekutuan, pembentukan persekutuan. Okey, perlu menggunakan kuat kuasa undang-undang juga. Okey, kalau kita tengok rakyat raja, okey, mereka yang telah pun faham soal adat, istiadat, dah tahu bertutur bahasa kita, bahasa Melayu, juga boleh memohon nak menjadi warga negara melalui undang-undang tadilah, undang-undang, kuat kuasa undang-undang. Itu yang pertama dari segi kuat kuasa undang-undang. Kewarganegaraan yang kedua adalah dari segi pendaftaran. Pendaftaran ini hanya kepada mereka yang lahir dalam Persekutuan Tanah Melayu dan juga mestilah bermastautin selama 15 tahun sehingga 20 tahun pada hari pemohonnya. Maksudnya dia boleh menjadi warga negara melalui pendaftaran. Tapi dia kena ada rekod yang baik. Kena ada rekod yang baik iaitu dari segi tingkah laku. Tiada rekod jenayah, pandai cakap dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga mestilah bersetuju. Mestilah bersetuju supaya mestilah ada perasaan tak setia nasionalisme yang tinggi kepada Persekutuan Tanah Melayu. So kat sini saya simpulkan syarat kewarganegaraan dia ada dua. Yang pertama adalah kuat kuasa undang-undang, yang kedua adalah dari segi pendaftaran. Tengok ini antara elemen kebat. Semangat wajah kunci kejayaan sesuatu perjuangan. Bahaskan. Ini adalah soalan kebat umum. Boleh jawab. Ini juga soalan kebat. Benarkah melalui Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948, Raja-Raja Melayu ni dapat kembalikan semula kedaulatan baginda? Maksudnya, adakah betul melalui persekutuan ini, Raja-Raja Melayu dapat semula kuasanya? Bahaskan, bincangkan. Ini pun sama juga. Boleh buat. Lepas awak dah dengar penerangan, cuba awak jawab soalan struktur. Ada soalan untuk struktur. Pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948 ini berjaya kembalikan semula kedudukan dan juga maruah orang Melayu. Kat sini ada 1, 2, 3, 4 soalan. Boleh jawab.